Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan pengerusi majlis, Saudara Adam Hamid, ya, selebriti kita yang berhati kental. Oh, lagi tu mic lagi? Dua kali mic kejap. Okey, saya cuba mic kedua. Minta maaf lah, dulu pun masa mula-mula keadilan ditubuhkan, kita berucap depan atas reban ayamnya. Ni kira macam standard lah ni malam ni, lemah pantai. Alhamdulillah, minta maaf dugaan sedikit demi sedikit mengajar kita erti kesabaran, istiqamah dan perjuangan untuk terus memenangkan keadilan, insya-Allah. Baik. Jadi sebentar tadi yang berucap Datuk Ayahanda, ya, Datuk Ayahanda Jeneral Bersara Ghafir yang sudi berhadir, ya, sudi hadir dan juga menganggotai Majlis Keselamatan Pakatan Rakyat, ya, termasuk dengan pimpinan pihak polis dan juga pimpinan anggota tentera yang lain. Penceramah-penceramah yang hadir, insya-Allah tak lama lagi Datuk Seri Anwar. Aku Datuk selaku ketua. Okey. Seluruh pimpinan keadilan dan juga PAS, Abang Jasni, Turut Sata, Tuan Umar, ya. Hadirin hadirat, tuan-tuan perempuan, penduduk Lembah Pantai, tak apa, sementara ni kita teliti ada lagi telur busuk tak kiri kanan. Nak kena buang, kita bersihkan sama-sama. Kopi ada kot. Boleh. Habislah Datuk Seri Anwar Mai marah saya. Saya kena marah ni. Habis Lembah Pantai. Dia nak kita dengar lagu tu pasal saat-saat akhir lah. Lepas ni tak dengar lagu UMNO. Ni kali terakhirnya ni. Okey, bagi Chan lah. Bagi Chan lah. Lepas ni kita dengar lagu Malaysia. Janganlah samakan Malaysia itu dengan Barisan Nasional. Malaysia itu negara kita. Barisan Nasional sementara, ya, merupakan kerajaan sementara parti yang tidak akan selama-lamanya menguasai Malaysia. Okey, okey. Hadirin hadirat, saudara-saudari kita, Assalamualaikum, Waalaikum dan salam sejahtera. Tajau. Roni, you kena kata hello. Pandai. Jadi pertama sekali saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf sedikit kekurangan masalah teknikal, ya. Dan saya juga mohon maaf lain kali mesej utama sebelum datang ke seberang ceramah di Lembah Pantai seharusnya memakai topi. Kalau tak pakai topi, pakai helmet. Saya patut bagi peringatan di situ. Kerana Lembah Pantai ini antara kerusi, kalaupun tidaklah kerusi yang paling panas di Kuala Lumpur, wilayah persekutuan. Jadi bila hadirin-hadirat sanggup, ya, sudi duduk di atas lantai, di atas rumput, saya nak bagi tahu malam ini malam bersejarah di mana kita buktikan tanah di Kuala Lumpur ini bukan milik menteri, tanah di Kuala Lumpur ini bukan milik DPKM, tapi milik rakyat. Jadi satu perkara yang harus dipelajari oleh siapa-siapa pun yang nak pimpin bukan sahaja Kuala Lumpur ataupun kerajaan persekutuan,
harus hormat. Jangan salah guna kuasa. Dan di saat inilah saya ingin menasihatkan Perdana Menteri sementara Dato' Seri Najib Tun Razak agar membelik semula buku-buku undang-undang untuk belajar dan praktikkan maksud sebenar sebuah kerajaan sementara. Tak reti tak payah nak jadi kerajaan. Bagilah kat kami ni yang tahu jadi kerajaan. Hello, test one. Sound check 1 2 2 2 check check. Aku tengah bucak, dia tengah cek-cek ke sana. Macam mana orang nak fokus? Ni sebenarnya semua ni yang kita lalui ni nak mengingatkan warga di lembah pantai betapa susahnya kita nak menang tahun 2008 dulu. 2008 dulu, jangan kita lupa. Ketika itu saya tahu pakcik-pakcik, ada juga makcik-makcik yang sayang juga kakak Ijat. Saya tahu. Okeylah, dia memang comel style dia. Okey. Tapi nak bagi tahu, ya, bila kita telah menang 10 daripada 11 kerusi di Parlimen Kuala Lumpur. Alhamdulillah dengan peluang. Kita bukan menyanyi, ini ceramah. Boleh tak? Dia pasal ada artis. Dayangku Intan insya-Allah bertanding di Johor. Puan Aisyah bertanding di Jempol. Jadi malam ni Adam Hamid pun ada. Jadi dia keliru sikit. Dia ingat saya pun artis. Tak apalah, kita terima je lah kan. Seadanya. Malam ini ceramah. Okay. Malam ini saya nak bagi tahu. Jadi 2008 bila kita menang di peringkat wilayah persekutuan. Tuan-tuan perempuan, satu perkara yang penting, kita guna suara rakyat. Kita guna amanah rakyat untuk mendedahkan satu demi satu skandal rasuah salah guna kuasa pimpinan termasuklah Menteri Barisan Nasional. Kerana itu dia takut sangat. Kalau tak ada Pakatan Rakyat, ya, tidak akan ada pendedahan skandal 250 juta lembu dalam kondo. Ya, benar. Sesiapa yang duduk di bangsa dia tahu bahawa kondominium yang paling mewah di bangsa tu nama dia apa? Wan Manerong. Hafiz sikit pakcik. Wan Manerong. Jadi digunakan duit rakyat ini untuk membeli kondominium. Saya nak ingatkan kenapa? Saya nak ingatkan kerana tuan-tuan perempuan, perjuangan kita masih belum berakhir. Apa yang kita mulakan 2008, sekarang ini harus kita selesaikan kerana tanpa kemenangan di peringkat kerajaan pusat, maka menteri-menteri, maka keluarga menteri akan terus bermaharajalela dengan duit rakyat. Tambahan, tak cukup dengan itu. Saudara Fizi Ramli dan yang bertanding Puan Zuraidah Kamarudin, kedua-duanya sekarang didakwa di mahkamah. Ladies and gentlemen, you must remember, ya, you must remember bahawa selagi sistem ini tidak berubah, selagi kita tidak buang dan tidak mendapatkan kalaulah bergelar menteri, makanya keluarga, suami atau isteri, you can never touch a cent of public money. Tidak boleh kita benarkan. Dia kata dia keluarga menteri, dapatlah projek kerajaan. Jadi kroni menteri didahulukan. Jadi saya nak bagi tahu, bila kita dalam Pakatan Rakyat, kita nampak semua perkara ini berlaku, maka komitmen itu kita pertahankan. Kerana itulah di peringkat kerajaan negeri Pakatan Rakyat, in all the states that we control, BN dia tak boleh lawan bakmi. Dia ada Dr. Gigi yang suka makan tempe, yang bawa guna duit rakyat pi Disneyland, pergi Perancis untuk belajar macam mana nak majukan Selangor ikut Mickey Mouse. Itu Menteri Besar Baru Barisan Nasional.
tahun yang rakyat berikan. Kita ada menteri besar yang 1 inci tanah pun tidak diambil daripada rakyat. Ini kita buktikan. Ya, pada saya begitu sengit ya persaingan sehingga kan hari ini bukan sahaja Barisan Nasional sudah memerintah, UMNO dah perintah. Dia perkenalkan budaya takut, orang tak makan. Dia perkenalkan budaya fitnah, orang tak makan. Dia perkenalkan budaya politik kotor, orang tak makan, orang lebih tahu. Akhirnya dia pastikan menerusi agensi-agensi kerajaan yang dikawal. Bukan sahaja yang bertanding, teman saya saudara Tian Chua dikhabarkan tidak dapat bertanding di kawasan Parlimen Batu. Jadi kita bersedia. Ini dia akan cuba batalkan, dia cuba cari jalan. Tapi punya busuk hati mereka. Sampaikan parti DAP. Ya, sekarang parti DAP itu keputusan Central Committee diharamkan, dibatalkan, sehingga kita terpaksa berhadapan dengan kemungkinan DAP tak boleh bertanding ikut lambang partinya. Di manakah keadilan di bawah Prime Minister Najib Tun Razak? There is no justice. We, ladies and gentlemen, we are dealing with cowards. Tak sokong kami tak mengapa. Kenapa guna undang-undang? Batalkan, haramkan. Sedangkan sebenarnya dia takut dengan bayang-bayang sendiri. You see, kerana itu Allah Maha Besar dalam cubaan terbaru. Lagi 2 hari you maju penamaan calon hari Sabtu. You bayangkan pimpinan DAP dari Sarawak di Sabah datang nak terima watikah, tapi Setiausaha Agung DAP tidak diiktiraf oleh ROS. Maksudnya kalau tanda tangan watikah itu sememangnya tak sah. Tapi Allah Maha Besar dalam peluang ini, cabaran ini, kita daripada keadilan dan teman rapat daripada pimpinan PAS bersedia 100% bagi DAP bertanding di bawah lambang kita. Jadi saya nak bagi tahu, tak apalah Registrar of Societies dekat setahun setengah menafikan Pakatan Rakyat hak untuk berdaftar sebagai sebuah pakatan. Bila dia buat sebegini, kesetiaan ya, perpaduan antara kami diuji. Kami buktikan kepada rakyat, because of you we will do our best to make sure kita menang dalam pilihan kali ini. Itu yang saya sebutkan transformasi apa, tuan-tuan perempuan. Kita harus ada ya, sistem yang adil, sistem kehakiman yang adil, sistem pendaftaran pertubuhan yang adil, sistem media yang adil, dan juga Suruhanjaya Pilihan Raya yang bukannya sebahagian daripada parti komponen Barisan Nasional. Ya, dia harus berdiri dengan independen, ya, memberi ruang kepada kita. Jadi akhirnya bila tidak ada ruang, rakyat, kalau di Kuala Lumpur saya tak bimbang, warga Lembah Pantai tahu kami Pakatan Rakyat bukan sahaja pembawa perubahan, tapi Pakatan Rakyat telah berjaya menghasilkan manifesto yang telah ditiru bulat-bulat oleh Barisan Nasional. Kalau ada undang-undang yang lebih tegas terhadap pencetakan rompak, cetak rompak, Dato' Seri Najib awal nombor 1 katakan. Piracy, my dear Prime Minister. Piracy. Before you expect people to follow the existing laws, you first have to accept the fact. Ya, kalau dia tak kutuk manifesto Pakatan Rakyat, tak mengapa. Ya, kalau ada perdebatan, rakyat boleh nilai apakah dasar yang difikirkan oleh Dato' Seri Najib berbanding dengan dasar cadangan yang dibawa oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua Pembangkang. Ini kan demokrasi. Tapi kita tengok
Bukan sahaja tak begitu tuan-tuan perempuan, tapi dalam minggu-minggu kita perkenal manifesto 6 minggu lalu. 6 minggu itulah mereka serang kami. Mereka kata manifesto Pakatan Rakyat akan membangkrupkan Malaysia. Kalau turunkan harga kereta, bankrupt Malaysia. Bagi pendidikan percuma, bankrupt Malaysia. Ya. Kalau beri air percuma di Selangor, bankrupt Malaysia. Hari ini Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan, jikalau Barisan Nasional menang di peringkat Selangor dan juga wilayah termasuklah kerajaan pusat, maka BN akan beri air percuma RM20 sebulan. Jadi tuan-tuan perempuan, ya, nak bagi tahu ini kami ni, kerana itulah atas dasar prinsip bagaimana nak terima 10 minit keceput dia bagi kat kita untuk rakaman ya, bagi manifesto kita. Orang di Kedah, saya ceramah di Kedah, dia kata YB, yang bertanding ya, YB 10 minit nak goreng cokodok pun tak masak lagi. 10 minit itulah Datuk Seri Rais Yatin bagi Pakatan Rakyat untuk menawarkan manifesto kita. Itu pun dirakam. Tuan-tuan perempuan, negara Myanmar yang dikawal oleh rejim ketenteraan, dalam pilihan raya mereka yang dilaksanakan, mereka pun bagi 15 minit. Kita ni patut malu. Malu dengan Myanmar. 15 minit mereka dapat, kita 10. Kita dok katalah kita demokrasi terbaik di Malaysia, berbanding dengan semua negara. Yang paling mengeruhkan, Datuk Seri Najib dengan muka tak malu, dia bawa tu apa? Taib Mahmud, Ketua Menteri terkaya di dunia, antara adalah kan, Taib Mahmud yang telah didedahkan oleh Global Witness. Keluarga dia curi berbilion ringgit, tanah Bumi Putra, hina orang asal. Itulah yang menjadi VIP bagi pelancaran manifesto Barisan Nasional. Tak cukup dengan Taib Mahmud, satu lagi favorite Raymond, itu Sami Velu. Sami Velu also, he is the VIP during the Barisan Nasional Manifesto launch. Sami Velu ni saya nak cerita, tak tahulah korang lemah pantai tahu ke tidak. Kita duk ingat Sungai Siput dah kalah DN lah kan, dah jadi footnotes of history. Tapi Datuk Seri Sami Velu ni punya disayangi oleh BN. Dah kalah kat pilihan raya, dah ranapkan saham mereka, dia boleh lantik Special Envoy to South India. Special Envoy to South India. Kita pun kata Tan Sri Sami Velu, Putandul Vertical, Happy Tamil New Year. Setiap bulan dapat gaji RM33,000, mengalahkan semua ahli parlimen, termasuklah ahli parlimen Sungai Siput yang mengalahkan beliau. Ya. Tapi dalam pelancaran manifesto BN itu sekalipun, mereka telah mengambil masa 2 jam rakaman langsung. Jadi hadirin hadirat, yang saya nak bagi tahu pada malam ini apa? Jelas bahawa idea bila kita dalam keadilan, dalam PAS, ya, dalam DAP, bertahun-tahun hidup nak aktif dalam politik pembangkang ini bukan mudah. Saya pun nak kata bertanding 2008 tu fikir 3-4 kali juga, ya, baru melahirkan anak pertama. Tentunya kita fikir bagaimana, ya, kat Malaysia padang tak sama rata. Nak menang sebelum 2008, siapa pun tak fikir Pakatan Rakyat boleh menang. Di dalam tahun 2004 pilihan raya umum, ya, pada tahun tersebut keadilan boleh kalah semua kerusi. Kita menang 1 sahaja di Permatang Pauh. Pimpinan kita ditahan di bawah ISA, pakcik. Semua ditahan di bawah ISA, 7 orang. You must remember, it is extremely unfair, especially when you are involved in opposition politics in this country. Tapi akhirnya bila 2008 itu berlaku, maka kita timbul pengalaman. Kita faham bahawa politik ini harus berasaskan isu. Kita faham bahawa politik ini jangan kita gunakan isu perkauman, kerana Malaysia
merupakan keluarga yang besar. Ya. Jadi tentunya bila digunakan politik sebegini, takluk itulah yang diperjuangkan oleh keadilan. Kerana itu satu demi satu bila kita fikirkan tentang isu hadirin hadirat, masalah yang ada di hadapan kita apa dia? Ya, kos hidup yang sedang meningkat tinggi. Ya, kos hidup yang tidak mampu dapat diterima oleh rakyat. Kerana itulah dalam janji kita, perancangan untuk pastikan penurunan harga kereta yang merupakan hutang kedua terbesar yang dibebankan terhadap rakyat. Kereta kalau bawah Pakatan Rakyat, I will tell you, kita akan laksana penurunan 20 hingga 30% setahun. InsyaAllah selesai kita menang saja, itu janji kita. Dan kita akan BLI menerusi lelongan AP. Approve permit sekarang lagi. Jangan diberi kepada menteri dan kroni-kroni. You ensure you get the highest bid. Dapat pulangan, dapat BLI. Ya, itu keutamaan kita. Kedua, orang kata tak boleh BLI PT-PTN. Pendidikan. Dalam mana-mana negara, pendidikan yang paling penting. Saya nak bagi tahu, pendidikan ini harus jadi keutamaan. They will not ask you in any other country. Takkan tanya, ni Malaysia ni, oh Twin Towers, hebatlah. You have Twin Towers. Petronas Twin Towers kerana wujudnya bangunan lebih tinggi oleh negara-negara lain, orang takkan kisah. Tapi kalau akal, ya, kalau tenaga, kepakaran anak-anak kita itu yang terbaik di dalam rantau Asia Tenggara, makanya seluruh dunia akan menghormati kita. Kerana itulah, tuan-tuan dan puan, kerana itu kita beri penekanan kepada pendidikan percuma. Saya nak bagi tahu, kalau kita berjaya mengutuk hutang dan menghapuskan subsidi semua kroni daripada Syed Mokhtar, Yeo Tong Lai, Vincent Tan, Ananda Krishnan, ternyata duit dalam negara ini akan dilipat gandakan untuk memastikan rakyat yang didahulukan. Semua yang kita buat ini ia berpaksikan isu demi rakyat. Kerana itu, kalau ada mereka-mereka, termasuk ahli UMNO, ada UMNO pembimbang, macam mana kami ni duk baling telur, duk baling batu, macam mana kalau Pakatan Rakyat menang? Kita pembimbang juga kan? Kalau kita balas balik, dia nak bagi tahu, ya, bagi pimpinan UMNO dan BN, khusus ahli-ahli anggota UMNO dan BN, perjuangan kita bukan untuk membalas dendam. Perjuangan kita adalah untuk menyelamatkan masa depan Malaysia. Ya, apa yang dibuat, jangan lupa, bukan kami yang rompak harta negara, tapi pimpinan tertinggi UMNO yang merompak harta negara. Dan pada masa yang sama, kerana saya juga diserang, ya, sebagai seseorang yang menghina polis, nak bagi tahu pimpinan UMNO, you kena faham satu perkara. Dalam usaha kita menegakkan keadilan, Datuk Jeneral Ghafir dah jelas. Kita seorang patriot sebenar kalau kita menyerang menteri dalam negeri yang tak reti buat kerja, yang tidak profesional. Itulah yang mengakibatkan keselamatan negara tergugat. Jadi yang kita anjurkan dalam Majlis Keselamatan Pakatan Rakyat jelas, elan kebajikan yang bertambah untuk mengangkat masa depan dan juga hidup, kos hidup anggota PDRM dan juga ATM. Ya, saya nampak Dr. Zulkifli Ahmad pun dah sampai. Yang saya ingin bagi tahu, poin terakhir saya apa dia? Kalau bawah BN dia kata dia nak bagi penduduk sekitar PPR Kerinci ini satu skim baru, sewa hingga memiliki unit-unit PPR. Kebenarannya tuan-tuan dan puan, kalau suami menteri, kadar faedah 2%. Kaki tangan kerajaan, kadar faedah 4% bawah BN. Orang miskin yang gaji pun tak tetap setiap bulan, BN charge 6.5%, lebih RM80 sebulan. Jadi kalau nak pastikan Pakatan Rakyat bersedia menurunkan kadar faedah
sebenarnya. Tapi dia malu je nak mengaku. Tak apa. Dalam senyap, ahli MIC, ahli UMNO, ahli MCA, undilah Parti Keadilan Rakyat di Lembah Pantai. Kerana kita tahu, mereka pun tahu kebenaran. Sampai bila lagi nak bagi peluang dah 57 tahun, there's no more chance for you. Yang kali ini, satu penggal bagi peluang kepada Pakatan Rakyat. Suka kami terus undi, tak suka kami pilihlah balik Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Baik hadirin dan hadirat yang saya muliakan sekalian, marilah kita sama-sama yakinkan setiap kawan-kawan. You kena faham, kat Malaysia ni banyak warga negara baru BN. Saya minta pacar-pacar kita, ya, jangan kita lupa usaha kita memastikan pertahanan utama dan pilihan umum ini jangan kita tewas dalam bab tersebut. Kalau di Lembah Pantai dulu 100 lebih, sekarang dah 2,200 dah undi polis. Jadi kerana itu, ya, ini haruslah diingatkan oleh kepada semua anggota petugas kita. InsyaAllah, kalau kita mau selamatkan masa depan Malaysia, Allah akan berikan laluan, Allah akan permudahkan. Jadi doa kita, usaha kita, kita tingkatkan demi membina Malaysia yang lebih baik untuk anak-anak kita, insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi! 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 Takbir! Reformasi! Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Lihatlah, inilah dia salon kita yang sebenarnya. Dia lihat bagaimana dengan hujah-hujahnya. Pernahkah bakal calon parlimen daripada Barisan Nasional yang akan bertanding di sini menyahut cabaran untuk berdebat? Pernahkah menyahut? Tak berani tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Takut. Kalau kita lihat sendiri, lambang UMNO, keris. Adakah sarung keris tu? Bersarung ke keris tu? Dah lebih 60 tahun tak bersarung, dah berkarat pun. Kalau nak menghunus pun takut patah. Sebab tu tak berani nak menyahut seruan berdebat. Inilah dia calon kita yang sebenar, tuan-tuan dan puan-puan. Yang di Lembah Pantai terus keluar undi pada 5 hari bulan ini. Dan untuk kita menggerakkan jentera pilihan raya kita seperti biasa, kita memerlukan dana kewangan. Daripada itu kita melancarkan dana pilihan raya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf. Selepas kita menang 5 April ni, kita tak akan minta dana lagi dah. Kita akan bagi pada rakyat, insya-Allah. Ya. Okey, dari itu saya ingin mempersilakan penceramah kita seterusnya, iaitu Dr. Zulkifli Ahmad, yang penyandang ahli parlimen Kuala Selangor merangkap AJK PAS Pusat. Dipersilakan. Takbir! Okey, kepada para petugas teruskan. Ya, sambil-sambil itu terus dengar apa yang akan disampaikan oleh Dr. Zulkifli. Terima kasih sahabat saya, saudara Adam Hamid, orang yang kacak, selebriti bersama, yang penyandang ahli parlimen Lembah Pantai, seluruh pimpinan masyarakat, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian daripada semua agama, kaum dan budaya yang berhimpun untuk memberikan sokongan kepada kami Pakatan Rakyat. Saya mulakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi. Malay Vanakkam. Kebelapin cacaran hak, cacaran sahau. Ramai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Silat-silat terjun saya ni, tuan-tuan. Jangan takut, saya ada bawa. Saya merafak syukur dan menjunjung setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Berkongsi pentas di pantai dalam Lembah Pantai Parlimen ini dengan pimpinan-pimpinan yang sebentar
Nanti Datuk Seri Ketua Umum PKR akan bersama-sama dengan tuan-tuan saya mengisi sedikit waktu untuk menyatakan kepada tuan-tuan betapa kami sangat menyanjungi segala sokongan dan dukungan tuan-tuan yang telah memenangkan 10 kerusi di wilayah ini, dan insyaAllah pada kali ini kita sapu besar seluruhnya. Tuan-tuan, saya sebenarnya bergagasan keluar daripada program pengumuman calon-calon Pakatan Rakyat di seluruh negeri Selangor. Baru tadi tukar baju, tuan-tuan. Dalam kereta tu macam rumah lah, tuan-tuan. Boleh tukar satu hari ahli parlimen dalam kereta dia boleh tukar 10 kali. Tadi pakai baju Melayu, tuan-tuan, lengkap. Tapi di sini saya menyatakan, tuan-tuan, daripada ramai-ramai calon-calon yang diperkenalkan sebentar tadi, bermula daripada Sabak Bernam sampailah pada seluruhnya, tuan-tuan, di hujung-hujung PJ Utara, PJ Selatan. Tuan-tuan, ramai-ramai yang telah diperkenalkan tadi, tuan-tuan. Ada calon penyandang Parlimen Shah Alam yang diberitahu oleh kawan-kawan boleh letak songkok di situ dan pergi berkempen seluruh Selangor, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu sebab apa? Tuan-tuan tahu sebab apa, tuan-tuan? Tuan-tuan tahu sebab apa calon Barisan Nasional yang semacam tidak ada orang UMNO dah, tuan-tuan? Dia bukan orang UMNO pun, tapi kerana bankruptnya UMNO pada pimpinan yang ada di Shah Alam, dia ambil, nak sebut nama dia pun saya tak ada, tuan-tuan. Nak sebut nama dia pun tak nak. Ditendang daripada PKR, disepak daripada PAS. Hari ini mengemas menjadi calon Shah Alam, tuan-tuan. Kami pastikan di Shah Alam dia akan hilang wang deposit pertaruhan dia, tuan-tuan. Yang pentingnya, tuan-tuan, apakah kalau begininya manusianya yang kami sangat faham, bertembung dengan saya dalam Dewan Rakyat beberapa kali atas perkara-perkara yang menyinggung persoalan perkawaman, pemikiran sempit agama. Tak ada dah, tuan-tuan, seolah-olah tak ada dah pimpinan UMNO di Shah Alam tu, tuan-tuan. Ini dia manusia yang dia letak. Apakah maksud dia satu Malaysia kalau beginilah dia? Apa maknanya dalam kita mau membangunkan sebuah negara Malaysia baru dengan politik yang sehat? Tetapi kalau inilah calonnya, insya-Allah kita akan pastikan dia akan hilang wang deposit pertaruhannya, tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam keadaan yang cukup terdesak hari ini, penyandang caretaker Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, kita tidak sama sekali menyangka seperti yang disebutkan oleh mantan Exco YB Teresa Kok, pengumuman yang dibuat oleh beliau sebentar tadi, dan saya sendiri telah dipanggil oleh media untuk menyatakan bagaimana pendirian PAS. Isunya, tuan-tuan, di saat-saat akhir, on the 11th hour, Barisan Nasional yang cukup terdesak untuk memastikan bahawa Pakatan Rakyat akan kecundang dan gagal untuk menawan Putrajaya, mereka dalam perhitungan untuk mengharamkan Democratic Action Party yang merupakan parti kepala penting dalam Pakatan Rakyat. Dan pada malam ini, YB Teresa Kok menyatakan bahawa seperti mana yang tuan-tuan masih ingat, penasihat DAP YB Lim Kit Siang digelang patah beberapa minggu yang lalu ketika sedang mereka ROS Register of Society menghitung-hitung untuk mengharamkan DAP, sekaligus menafikan DAP bertarung di atas lambang rakyat itu. Maka YB Lim Kit Siang telah menyatakan kesediaannya untuk bertanding di atas logo Parti
mufakat politik. Politik baru yang benar-benar seperti mana tuan-tuan pada malam ini. Dari sebuah agama, bangsa dan budaya. Menjalinkan sebuah Malaysia baru. Untuk membangunkan negara yang kita sayangi ini. Mereka cuba untuk mengharamkan DAP dan jangan gagal akan berjaya. Mereka lakukan kerana mereka punya kuasa, tetapi mereka tidak akan dapat. Mereka tidak akan dapat untuk menumpaskan Pakatan Rakyat dengan mengharamkan DAP, kerana DAP akan bertanding di atas logo PAS dan juga logo PKR. Nyata tuan-tuan, roket sudah sampai ke bulan. One small step for man. Tuan-tuan, mereka sangat desperate. Sangat-sangat desperate. Tuan-tuan tahu bila kita di sekolah dulu tuan-tuan, guru bagi tahu anak murid, kau tak boleh meniru. Kau jangan meniru kawan dalam peperiksaan. Tuan-tuan tahu, paling tidak sopan tuan-tuan, kita yang melancarkan manifesto kita Pakatan Harapan Rakyat pada 21 Februari. Senggang 6 minggu baru mereka berani melancarkan manifesto mereka. Betul tak betul? Tuan-tuan, kalau yang benar-benar meniru siapa? Kalau di sekolah lah, kalau di Dewan Peperiksaan tuan-tuan, yang duduk depan boleh meniru ke orang belakang atau yang belakang meniru orang depan? Kita 6 minggu dah kita melancarkan manifesto kita. Dan mereka hanya mampu mengecam, menuduh dan mengatakan bahawa kalau ini manifesto Pakatan Rakyat, negara akan bankrupt dan muflis. Itu saja wirid mereka. Tetapi tuan-tuan, 6 minggu kita berikan untuk mereka menyediakan satu manifesto yang lain daripada Pakatan Rakyat. Malang sekali malang. Kita dapati 20 perkara yang sama yang mereka tiru daripada manifesto Pakatan Rakyat, yang jelas bahawa kalau kami bankrupt, mereka nak bankruptkan negara, tuan-tuan. Yang jelasnya bukan manifesto kami boleh membankruptkan negara, kerana kalau tidak, takkanlah mereka tiru, tuan-tuan. Betul tak betul? Yang bankrupt mereka itu adalah bankrupt dan muflis idea mereka. Paling mutakhir bila kita di Negeri Selangor, tuan-tuan, mengemukakan tentang air percuma 20 meter padu, RM10.42 bagi setiap orang di Negeri Selangor, termasuk Hiltoyo, tuan-tuan. Mantan mundar-mandir tanpa jawatan tu dapat RM10.40. Mantan dentist itu kecam. Dia kecam, dia kata kalau begini Selangor akan bankrupt. Tuan-tuan, muka tak malu, tuan-tuan. Dalam manifesto Selangor, mereka mengatakan bahawa kami akan meneruskan pemberian air percuma untuk warga negeri Selangor. Tuan-tuan, kita tak marah kalau nak kopi, tapi kopi betul-betul sikit. Sebabnya, saya cukup rasa cemas berdiri sini. Mereka pun boleh sabotaj kita, tuan-tuan. Tuan-tuan yang tak tahu. Tuan-tuan, bila kita menerangkan tentang penurunan harga kereta, tuan-tuan tahu, penurunan harga kereta ini, tuan-tuan, ada sebabnya. Tuan-tuan kena tahu, nampak manifesto macam serupa, tapi tak sama, tuan-tuan. Dan saya menulis mengatakan bahawa Najib Pela pun Najib gagal. Najib Pela pun tak tahu Najib Pela. Nah, saya akan terangkan, tuan-tuan, bezanya manifesto kami dan mereka. Dalam semua yang kita berikan tu, tuan-tuan, saya akan ulas satu persatu, insya-Allah.
Saya, YB Nurul, YB Tony Pos, Rafizi Ramli adalah jawatan kuasa manifesto Pakatan Rakyat Pusat. Tuan-tuan, yang kami susun, yang kami atur, yang kami cerakinkan, whatever that we have done in this manifesto is to cause a structural change dalam hal mengurus tabir the fiscal policy of this federal government. Karena itulah dia yang paling bersayang beliau ditahu oleh UMNO Barisan Nasional. Mereka tak faham ekonomi tuan-tuan, sebab ekonomi mereka adalah ekonomi globalism tuan-tuan. Yang kami ingin turunkan bukan dengan cara memberi segala pemberian tunai itu, BRIM 1, 2. Ketika rakyat kuat dan Pakatan kuat, dulu yang mereka beri apa? Yang mereka beri BRIM ke apa tuan-tuan? Ketika rakyat kurang jelek, Pakatan pun kurang kuat, pembangkang, mereka tak bagi BRIM, mereka bagi BRUM. Penyapu. Wang hadiah ya. Nah, sekarang baru hege-hege nak bagi BRIM 1, BRIM 2. Kalau menang tuan-tuan, mereka menang, mereka janji bagi BRIM 1,200 setahun tuan-tuan, RM100 sebulan tuan-tuan. Rakyat tidak mau, tidak mengemis RM100 sebulan. Yang rakyat mahukan adalah satu kesetaraan hidup yang menesabah. Bukan kerana kesetaraan hidup itu tinggi, kerana monopoli segala apa yang mereka lakukan dalam tabir urus yang memberikan kepada kroni. Monopoli itu tuan-tuan, tengok. Contoh senaraikan monopoli, oligopoli, kartel yang mereka lakukan. Ambil saja apa? Beras, gula, satu orang. Gula, beberapa orang. Baja, satu orang. Simen, beberapa orang. Besi keluli, beberapa orang. Tinggi berbayar, seorang. Esro itu tuan-tuan, seorang saja. Keuntungan dia tahun sudah 4 bilion. Ini dia pengkhianatan UMNO Barisan Nasional dalam memperkayakan kroni, memiskinkan rakyat. Mereka tidak mau merungkai sistem monopoli dan apa yang dikatakan sebagai patronage ini tuan-tuan. Termasuklah cabotage policy. Dari segi Sabah dan Sarawak itu, kami menerangkan bahawa kami akan membanteras dan mengakhirkan dan menamatkan cabotage policy yang merupakan pengangkutan yang berikan kepada kroni-kroni mereka. Itu bezanya tuan-tuan. Bezanya adalah dalam setiap satu tawaran kami bercita-cita untuk menurunkan harga kesetaraan hidup. Dan kesetaraan hidup kalau tuan-tuan pergi sikit-sikit daripada the basket of CPI, daripada bakul Consumer Price Index yang menentukan kadar inflasi itu. Perkara-perkaranya bersangkutan dengan apa? Pengangkutan, bahan bakar, kesihatan, pendidikan, tol, segalanya. Good and services yang primary, yang utama. Kalau tuan-tuan perhatikan dalam tawaran-tawaran Pakatan Rakyat, yang kami mahukan dan bermatlamatkan adalah untuk menurunkan kesetaraan hidup kepada rakyat, sekaligus mengangkat pendapatan rakyat. To reduce the cost of living and to increase the income and disposable income. Itulah cara kita menjadikan rakyat hidup bermeruah, bukan berminta-minta lah. RM500 cium tangan situ. Cium. Ini bukan caranya. Sebuah negara yang diiktiraf oleh Bank Dunia sebagai antara negara paling kaya di atas muka bumi ini. We have been recognized by the World Bank as one of the richest country on earth. Dari sumber dibagikan dengan 28 juta manusia yang menghuni negara kita ini tuan-tuan. We are one of the richest country. Salah satu daripada negara paling kaya di atas muka bumi ini tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kalau tengoklah, 4,3 juta ketua isi rumah layak beratur menerima BRIM. RM500 itu kenapa?
kerana pendapatan yang rendah sederhana kurang daripada RM3,000, 60% hampir 7% rakyat di negara ini, tuan-tuan. Tuan-tuan, sementara apa? Sementara 30 bilioner mengongsi 400 bilion RM net tangible asset. Bilioner, milioner, rakyat dapat apa? Rakyat dapat angin saja, tuan-tuan. Oleh kerana itu, kalau tuan-tuan perhatikan, manifesto kami bertujuan dalam apa jua yang kita lakukan. Penurunan harga kereta contohnya. Kita tampilkan penurunan harga kereta kerana kita mahukan rakyat tidak dibebankan dengan harga kereta. Kita beri laluan untuk kehadiran yang dikasihi Dato' Sri Anwar bin Ibrahim yang bakal memimpin negara ini. Ini kalilah. Ini kalilah. Ini kalilah. Are you ready for Pakatan? Are you ready for Pakatan? Are you ready for Pakatan? Are you ready for BN? Are you ready for BN? Kita pencengkan mereka. Kita rehatkan mereka. Ini kalilah. Takbir. 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 Reformasi. Saya taja. Nandri banaka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia diumumkan ketibaan bakal Perdana Menteri kita yang ketujuh, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ya. Hadir tuan-tuan dan puan-puan. Reformasi. 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 Lawan tetap. Perdana Menteri Malaysia yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salam sejahtera. Saudara pengusi, saya nampak dari Dr. Zul, calon PAS Kuala Selangor. Nurul Izzah telah kita umumkan akan bertanding semula sebagai calon Parlimen Lembah Pantai. Pimpinan keadilan PAS, DAP yang hadir, kawan-kawan semua, saya ucap terima kasih lah. Lembah Pantai ini sambutan begitu baik pada malam ini. Ini yang saya katakan fenomena yang berlaku dalam negara kita dan banyak negara-negara dunia yang dikupas oleh Syekh Qardawi tentang Thawrah Sya'ab, kebangkitan rakyat. Saudara, BRIM dah ambil kan? Lagi mau. Itu hak kita. Kemudian projek semua cat dan baru cat dah bukan? Tetapi fenomena ini dikatakan Thawrah Sya'ab, kebangkitan rakyat, menumbangkan sistem yang korup dan menindas rakyat. Saudara, ini yang dikatakan fenomena perubahan. Ya. Yang datang hadir ramai, saudara. Bukan tokoh korporat besar. Saya tidak anti korporat besar. Saya tidak anti orang kaya atau profesional. Tetapi satu kenyataan yang tak boleh dinafikan ialah bahawa di mana-mana saja, dari Sarawak, Sabah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Pahang, tiap malam saya jelajah, yang nyata rakyat di peringkat bawah yang bangkit bukan kerana parti, bukan kerana tokoh, bukan kerana Anwar, bukan kerana Tokoh Hadi Awang atau Kit Siang atau kerana logo, tapi kerana pertahankan hak rakyat menuntut perubahan dalam negara ini. Sebab itu tadi bila Penaftar Pertubuhan tulis surat kepada pemimpin DAP, Setiausaha Agung Saudara Lim Guan Eng, dia kata parti awak tak boleh pakai dah. Saya jumpa pimpinan PAS, jumpa, saya kata Saudara Lim Guan Eng, Kit Siang, no worries. Kalau ini cara UMNO
nak sabotaj pilihan raya 2 hari sebelum penamaan calon, logo tak boleh pakai. Maka saya kata elok DAP timbang, guna bulan, guna keadilan, kita sokong. Apa salah? Besok saya nak bagi tahu Dazul, tolong bagi tahu ke Hadi Awang. Besok kalau pendaftar batalkan simbol keadilan, semua kami akan bertanding guna calon bulan semuanya. Yang takut bulan itu UMNO. Yang takut roket UMNO. Yang takut simbol keadilan UMNO. Rakyat matang sudah. 50 tahun dulu atau 30 tahun dulu atau 20 tahun dulu, tak mungkin orang Cina akan pilih simbol bulan. Betul tak? Tapi sekarang saudara, saya tabik hormat kepada rakyat. Saudara begitu matang. Sebab itu tidak langsung membimbangkan. Dan saya terima kasih kepada pimpinan PAS, ya, pimpinan keadilan, kerana segera menunjukkan comradeship. Saudara, ini saja cara nak ajar puak-puak ni. Sombong. Kita ceramah baling batu. Kita ceramah baling botol. Baling batu apa-apa, aku bukan kaki botol. Balik kat kaki botol lah. Bodoh. Ya, kaki botol tu San Miguel. Dan baling botol dekat saya. Ha? Tetapi malam ini cuba juga diganggu. Tak apa. Ini dia. Saudara, kerana apa? Kerana nafsu berkuasa orang yang bertanding di sini. Macam Brother Nongci. Saya jumpa di departemen, saya kata Nongci, bertandinglah cara baik. Tak apa, itu tak apa. Jumpa kita semua gitu. Mana berani? Semalam saya pergi Satrawan Negara Pak Samad Said dengan Ambiga, Ketua Bersama Bersih, undang saya dengan Tun Najib berdebat di Chinese Assembly Hall. Saya pergi, saya sorang-sorang. Tun Najib tak ada. Dia syarah sorang-sorang TV3. Ya, sudah dalam sistem ini debatlah cara baik. Takkan kita nak maki amun. Tak ada. Ingat dia untuk debat dengan Sabrici kan? Bukan kita lawan maki. Dia singgung, saya masih bertahan. Padahal masa itu saya tahu saya nak kena tangkap dah. Memang esok saya ditahan. Saya dah tahu dah. Tapi saya kena istighfar, selawat, kemudian berdepan dengan mereka. Dengan Datuk Najib pun macam itu. Tiap hari ceramah TV maki kita. Kemudian kita nak minta ruang televisyen. Rais Yatim kata, mengikut budaya kita dan budi pekerti 10 minit cukup. Dan kita kena cek, takut nanti ada lucah. Rais, yang lucah tu kamu dan TV3, bukan kami. Kemudian jaga-jaga ngampu, tengok senarai, nama tak dekat. Allah naya tu. Cek lebih-lebih. Mengampu lebih-lebih. Saya ingat lagi, Allah, serang kita ni mati-mati. Ya. Tapi tak apa, sudah. Sekarang ini kita tanya, apa dia pertarungan? Pertarungan rakyat dengan penguasa. Saya bagi tahu dan sudah tahu sebenarnya. Tak payah kita ulang, berapa lama dah kita kempen. Bagi penerangan, penjelasan. Ya. Saya tahu juga, sahabat lama saya, Datuk Dr. Seri Tun Mahathir, hari-hari marah saya. Yang tangkap, yang saya kena tangkap, saya. Yang kena masuk penjara, saya. Yang kena pukul, kena telanjang, kena ukur, aku. Yang marah ni pasal apa? Patut saya yang marah. Tapi saya nak bagi tahu sudah. Nurizah tahu macam mana kami rasa. 6 tahun menderita. Ya, kita lalui. Ya, saya sempat tengok Azizah boleh kenang masa itu, Allah. Ya, duduk dalam penjara sokap seorang. Bila tengok Kak Azizah tu, oh nonaku Azizah. Bila teringat pada kawan-kawan PAS, engkau laksana bulan. Baik sudah.
derita. Tetapi saya Alhamdulillah, syukur. Saya maafkan. Saya nak beritahu Mahathir, makilah aku banyak mana pun. Aku dah maafkan kamu. Aku nak jalan kerja aku. Kalau sibuk duk fikir kamu buat zalim kepada aku, tak jalan nak jalankan tadbir negara ini. Saya nak tumpu dengan kawan-kawan PAS, DAP, keadilan, tadbir negara. Cuma bezanya apa? Bezanya saya beritahu Datuk Seri Najib, dengar baik-baik. Saya Anwar bukan Najib. Jadi begitu Mahathir pun macam itu. Mahathir kalau menang BN, kontrak Mauzani Petronas jalan terus. Kita menang 5 Mei insya-Allah, 6 Mei akad sumpah, 7 Mei minyak turun. Ni Noiza bagi papa pentah ni ngongek-ngongek ni siapa? Kalau saya biasa ronggeng tak apa juga. Ni macam Najib nyanyi Sumazau hari tu. Saya dah nanti goyang Sumazau. Ini pusing pula ni. Tengok ni. Ni kontraktor UMNO ni. Sudah, saya katakan baik kita perintah kawan-kawan dengan PAS, DAP, keadilan muafakat. Apa beza dia? Najib tak berani tegur Mahathir. Saya akan katakan, saya maafkan. Cuma kontrak Petronas puluh bilion ringgit yang anak kamu dapat, sampaikan Mauzani itu menjadi antara manusia yang terkaya di Malaysia. Kekayaan dia hari ini tak kurang daripada 2.2 juta ringgit, 2.2 bilion ringgit. Saya kata kita perintah, saya nak bagi tahu kontrak anak kamu tak boleh terus, kita tender serah balik kepada rakyat Malaysia. Itu beza dia. Ini bukan soal cakap beri 500 ringgit, bilion ringgit punya kontrak back to the people. Apa anak-anak di sini, anak orang lembah pantai anak ni, orang miskin di sini semua. Ini duduk rumah susah, kerja jaga niaga warung, kerja kilang, tapi penyokong setia UMNO. Ini apa dia? Kalau orang kaya korporat geng Raja Nongci ini pendapatan juta-juta, kontrak juta-juta,